Islam adalah salah satu agama minoriti di Jepun berbanding penganut Shinto 48.5% dan Buddha 46.3%. Dari sekitar 125 juta penduduk Jepun, peratusan umat Islam di negara ini dianggarkan kurang daripada 1%. Terdapat pelbagai kisah-kisah terpencil umat Islam di Jepun sebelum abad ke-19. Hari ini, umat Islam terdiri daripada kebanyakan komuniti imigran serta masyarakat etnik Jepun yang lebih kecil. Tidak seperti di setengah negara Asia, Islam hanya tiba di Jepun menjelang abad ke-19. Walaupun cahaya Islam datang lewat di bumi matahari terbit itu, tetapi ia tidak menghalang orang ramai untuk belajar, mengenali dan mengamalkan agama Islam di sini. Antara individu penting yang membawa pengaruh agama Islam di Jepun ialah Maharaja Meiji. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Maharaja Meiji membawa Islam ke Jepun. Teruskan menonton. Walaupun ramai sejarawan berpandangan Islam hanya sampai di Jepun pada abad ke-19, hubungan antara Jepun dengan negara-negara Islam sebenarnya sudah lama wujud sejak era kerajaan Bani Abbasiyah lagi. Ini berdasarkan kewujudan set koleksi objek yang berasal dari Parsi dan Timur Tengah kepunyaan Maharaja Shomu yang memerintah dari 724 hingga 749 Masihi. Selain itu, wujud hujah yang memberi pandangan Islam turut memberi kesan kepada reformasi agama Buddha Jepun yang diamalkan semasa lewat era Heian 1185 hingga 1333 dan era Kamakura 1185 hingga 1333. Tempoh reformasi ini juga selari dengan kemuncak hubungan perdagangan yang muncul dari laluan sutera antara kerajaan Abbasiyah dengan negara-negara timur jauh termasuk Jepun. Pada abad ke-15, sudah wujud hubungan perdagangan dan diplomatik antara Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan Ryukyu. Terdapat pelbagai bukti yang memperlihatkan impak hubungan dua hala kedua-dua kerajaan ini seperti mesin tenun ikat yang dibawa ke Ryukyu semasa era Sultan Mansur Shah. Mesin tenun ini digunakan untuk menghasilkan kain pinggata, sejenis kain yang terkenal dengan kehalusan kualitinya sehinggakan industri tenun kain itu dibawa ke pulau-pulau besar Jepun sekitar abad ke-17. Pada tahun 2003 pula, sebilah keris yang berukuran 22 cm dan mempunyai 9 lok ditemui di kuil Enkakuji berhampiran dengan Istana Shurijo bukan sahaja mengesahkan hubungan Melayu Ryukyu tetapi juga mengesahkan kehadiran pelayar-pelayar Islam dari Nusantara di Jepun. Maharaja Meiji dan Utsumaniya. Antara kisah tentang Islam di Jepun adalah ketika mana seorang Maharaja Jepun memanggil Islam ke bumi matahari terbit ini. Maharaja Mutsuhito atau digelar sebagai Maharaja Meiji selepas kematiannya dilahirkan pada 3 November 1852. Beliau merupakan putera kepada Maharaja Kome dan kulit diraja iaitu Nakayama Yoshiko. Ketika berusia seawal 15 tahun, Maharaja Meiji sudah menaiki tahta bagi menjadi pemerintah Jepun yang ke-122. Beliau dilihat sebagai Maharaja yang bertanggungjawab ke atas pemodenan dan pembangunan di Jepun. Beliau juga telah memindahkan ibu negara Jepun pada November 1867 yang sebelumnya terletak di Kyoto ke Edo yang kini dikenali sebagai Tokyo. Dengan permulaan era Renaissance Jepun yang juga dikenali sebagai era Meiji bermula pada tahun 1868, hanya dua negara di Asia menikmati kemerdekaan iaitu Empayar Utsmaniyah dan Jepun. Kerana keduanya berada di bawah tekanan dari negara-negara barat, mereka memutuskan untuk mewujudkan hubungan baik antara mereka dan kesan daripada itu, mereka mula bertukar-tukar lawatan. Semasa Maharaja Meiji sedang membangunkan Jepun, beliau terasa negaranya kekurangan sesuatu. Berikutan itu, beliau memutuskan untuk menulis surat kepada Khalifah Islam dari dinasti Utsmaniyah di Istanbul iaitu Khalifah Abdul Hamid II. Dan disebabkan surat tersebut, Khalifah Abdul Hamid II bersetuju untuk menghantar rombongan ke Jepun. Rombongan itu tiba di Yokohama pada 7 Jun 1890 dan diketuai oleh Laksmana Usman Pasha menaiki kapal Ertegun yang dilengkapi dengan 607 anak kapal dan 57 orang pegawai. Misi yang dirancang berjaya dicapai dan mereka juga mengadakan pertemuan dengan Maharaja Meiji. Delegasi Turki memutuskan untuk pulang namun dihalang oleh Jepun kerana ketika itu musim taufan dan badai sedang melanda. Namun, delegasi Turki tetap dengan keputusan mereka dan memulakan perjalanan pulang pada 15 September 1890. Malangnya, kapal tersebut dilanda badai ketika masih di perairan Jepun, membuatkan lebih daripada 550 orang termasuk saudara Khalifah Abdul Hamid II terbunuh. Masa yang terselamat dibawa ke atas kapal Jepun untuk dibawa pulang ke Istanbul.
manakala yang terkorban pula dikebumikan di tempat kejadian dan sebuah muzium telah dibina tidak jauh dari tapak kemelangan. Tragedi ini merupakan batu asas kepada hubungan erat Tokyo-Istanbul dengan sebuah monumen dan perkuburan khas disediakan untuk 150 orang mangsa di Kushimoto, Wakayama pada tahun 1891. Selepas kejayaan mengalahkan Rusia pada Perang Rusia-Jepun 1904 hingga 1905 dan Revolusi Oktober yang menyaksikan kebangkitan golongan komunis, Jepun mengalu-alukan kehadiran komuniti Islam etnik Turki seperti Turkoman, Uzbek, Tajik, Kyrgyz dan Kazakh yang melarikan diri dari kekejaman Bolshevik di Jepun. Tujuan ini bukan sekadar menunjukkan rasa simpati terhadap kelompok Turki, tetapi juga bertujuan mendapatkan sekutu baru berikutan berkongsi musuh yang sama, iaitu Rusia. Kumpulan pelarian ini bukan sahaja membantu menambahkan bilangan populasi Muslim di Jepun, tetapi juga bertanggungjawab menyebarkan agama Islam ke seluruh kawasan Jepun. Selain mereka, Jepun turut menyaksikan kehadiran pegawai-pegawai tentera Mesir yang menawarkan diri berkhidmat di bawah panji negara matahari terbit ini. Mereka menawarkan diri kerana kagum dengan kejayaan Tokyo mengatasi Rusia yang dianggap kuasa besar dunia ketika itu. Walaupun sesetengah daripada mereka kemudiannya pulang ke tanah air, ada yang memilih untuk kekal di Jepun dan berkahwin dengan penduduk tempatan. Semasa Perang Dunia Kedua pula, kelompok nasionalis dan tentera Jepun melihat Islam sebagai alat untuk menawan hati penduduk. Justeru, pelbagai pertubuhan dan pusat kajian berkenaan Islam ditubuhkan dengan tujuan bukannya atas tujuan dakwah, tetapi memudahkan usaha penjajahan Jepun ke komuniti Muslim di China dan Asia Tenggara. Pusat-pusat ini ditubuhkan atas sentimen anti-barat dan bergiat aktif di banyak tempat termasuk Timur Tengah dan semasa musim haji. Selain pusat-pusat yang dibiayai pihak kerajaan, ada juga pertubuhan bukan kerajaan yang aktif memperjuangkan nasib umat Islam di negara-negara yang dijajah kuasa-kuasa barat. Tetapi selepas Jepun kalah dalam Perang Dunia Kedua, kebanyakan organisasi ini dibubarkan kerana dilihat sebagai alat propaganda kerajaan tentera ketika itu. Selepas tamat pendudukan Amerika Syarikat di Jepun pada tahun 1952, organisasi-organisasi Islam mula muncul dan kembali aktif dalam aktiviti dakwah. Cabaran dakwah di Jepun. Usaha dakwah di negara di mana umat Islam merupakan golongan minoriti bukanlah sesuatu yang mudah. Ini kerana masih ramai warga Jepun yang masih kurang arif terhadap Islam atau mempunyai pengetahuan yang sikit. Keadaan ini bukan sahaja mengakibatkan salah faham terhadap Islam, bahkan secara tidak langsung mengakibatkan Jepun kehilangan peluang keemasan merebut kek ekonomi pelaburan di negara-negara Islam. Keadaan ini tidak membantu dengan maklumat-maklumat bersifat negatif berkenaan Islam di mana ia mempengaruhi mentaliti warga Jepun sehingga hari ini. Selain itu, tumpuan komuniti Islam di bandar-bandar besar seperti Tokyo, Nagoya dan Osaka menyukarkan usaha penyebaran dakwah ke bahagian lain di Jepun. Di samping itu, saiz komuniti mereka yang kecil mendorong mereka bergaul dengan komuniti Islam dari luar. Walaupun pada dasarnya ia memudahkan pelbagai urusan termasuk soal ibadat dan akses kepada makanan halal, ia turut mewujudkan persepsi bahawa agama Islam merupakan agama asing dan ini mematikan sebarang hubungan yang dibuat dengan komuniti bukan Islam. Komuniti Islam Jepun juga mempunyai masalah kekurangan pendakwah tempatan dan terpaksa bergantung kepada pendakwah luar sekaligus mewujudkan masalah komunikasi dengan penduduk tempatan. Ini kerana pendakwah luar ini bukan sahaja tidak fasih dalam bahasa Jepun, tetapi tidak memahami adat dan budaya masyarakat tempatan. Semua ini menyumbang kepada kenapa aktiviti dakwah kadang-kadang tidak berkesan. Tambahan pula, umat Islam sendiri turut berhadapan dengan sikap sinis dan curiga pihak berkuasa, lebih-lebih lagi selepas serangan 11 September. Pada tahun 2010, 114 fail pengawasan Muslim di seluruh negara Jepun dibocorkan yang menyaksikan masjid, restoran halal dan pertubuhan Islam menjadi sasaran. Akibatnya, 17 orang Muslim Jepun berdarah Timur Tengah dan Afrika Utara menyaman pihak kerajaan kerana melanggar hak-hak mereka yang dijamin perlembagaan. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung memutuskan angka pengawasan tersebut sebagai wajar selepas menolak rayuan kedua yang difailkan 17 plaintif tersebut. Namun, hakim tidak membuat sebarang penghakiman berkenaan taktik memprofil dan pengawasan yang dibuat pihak berkuasa. Kumpulan plaintif bagaimanapun diberi pampasan 90 juta yen sebagai ganti rugi pencabulan privasi yang tercetus akibat kebocoran fail-fail itu. Kesimpulannya, Maharaja Meiji sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam perkembangan Islam di Jepun.
Islam sukar untuk masuk ke Jepun semasa era Keshogunan Tokugawa adalah disebabkan oleh dasar tutup pintu yang diamalkan selama 2 abad, iaitu pada abad ke-17 dan abad ke-18. Namun, selepas keruntuhan Keshogunan pada tahun 1868 dan kembalinya institusi Maharaja menerusi zaman pemulihan Meiji, Islam kembali ke Jepun melalui jalan diplomatik yang dirintis antara Tokyo dengan Empayar Turki Utsmaniyah. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.